Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada minggu ini dalam rancangan pengajian Malaysia. Penonton sekalian, sedewasa ini masyarakat kebanyakannya telah lupa tentang adat-adat kaum di negara kita. Tahukah anda tentang adat perkahwinan kaum India atau Cina di negara kita? Dokumentari pada minggu ini akan menyentuh tentang hal berkenaan dengan adat-adat perkahwinan 3 kaum dominan di negara kita. Jom kita saksikan. Sekarang kita sudah berada di Museum Perak di Taipei. Ini merupakan museum paling tertua di Malaysia. Museum ini menempatkan berbagai kebudayaan dan adat perkahwinan 3 kaum utama di Malaysia. Jom kita lihat. Okey, sekarang kita berada di dalam Museum Perak. Mari kita pergi ke galeri C yang menceritakan tentang kebudayaan masyarakat 3 kaum utama di Malaysia.
Biar mati anak, jangan mati adat. Peribahasa ini menggambarkan betapa pentingnya adat resam terhadap etnik-etnik di Malaysia, terutamanya kaum dominan iaitu Melayu, Cina dan India. Setiap upacara penting dalam kehidupan semestinya diwarisi oleh generasi terdahulu. Majlis perkahwinan juga tidak terkecuali. Setiap etnik mempunyai adat resam dan kepercayaan yang berbeza dalam perkahwinan. Namun, semuanya dengan satu harapan, iaitu untuk kebahagiaan masa depan. Masyarakat Melayu begitu berpegang teguh dengan adat resam kerana ia dipercayai mempunyai kesan dalam kehidupan. Adat merisip dilakukan untuk memastikan gadis yang dihajati masih belum berpunya dan menyelidik latar belakang si gadis, berkemahiran, rumah tangga, adab sopan, tingkah laku, paras rupa dan pengetahuan agamanya. Setelah diketahui bahawa gadis tersebut belum berpunya, pihak keluarga lelaki akan menghantar rembungan peminangan. Kedua belah pihak akan berunding untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk adab bertunang pula. Adat nikah merupakan satu acara yang wajib dilakukan dalam perkahwinan masyarakat Melayu kerana ia dituntut dalam Islam. Pengantin lelaki akan menyarukan cincin kepada isterinya sebagai majlis membatalkan air sembahyang dan menunjukkan bahawa pasangan telah diijab kabulkan. Sebelum majlis perkahwinan dijalankan, persiapan kenduri diadakan seperti mendirikan bangsa penanggah, kemah tetamu, menghias pelamin dan menyediakan bunga telur untuk tetamu pada hari persandingan. Pasangan digelar raja sehari. Dalam peringkat merisik, beberapa aspek perlu diberi perhatian seperti faktor etnik, sub-etnik, kasta, agama, umur, tahap pendidikan, pekerjaan, etika dan moral, rupa paras dan latar belakang keluarga. Keluarga bakal pengantin lelaki akan mengunjungi keluarga bakal pengantin perempuan untuk melihat calon isterinya. Keserasian kedua bakal pengantin akan dibuat mengikut kiraan almanak Hindu. Ikat janji dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua belah pihak pengantin. Sebagai tanda ikatan, kedua-dua pihak bakal pengantin saling menukar hantaran. Kemudian mereka akan menetapkan tarikh dan tempat perkahwinan serta hari pemberian hadiah yang disebut sebagai parisan. 3 atau 5 hari sebelum majlis perkahwinan, upacara mendirikan mukurta kayal diadakan. Biasanya batang pokok kaliara murugai dipacakkan di hadapan rumah pasangan pengantin sebagai simbol akan berlangsungnya majlis perkahwinan di rumah tersebut. Upacara perkahwinan dimulakan oleh Sami Brahmin atau Gurukul dengan sembahyang memohon restu kepada Dewa Ganesha supaya majlis perkahwinan berjalan lancar. Semasa pengantin lelaki menyikat tali pada leher pengantin perempuan, tetamu akan menabur beras kunyit ke atas kedua pengantin sebagai tanda restu. Akhirnya, pasangan pengantin akan turun dari manakarai atau lebih disebut sebagai pelamin dan mengelilingi api suci sebanyak 3 kali sebagai tanda mereka telah berkahwin secara sah mengikut agama Hindu. Perkahwinan dalam masyarakat Cina merupakan satu titik tolak yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Sesuatu perkahwinan itu perlu dirancang dan diatur sebaiknya. Pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturan adat dianggap tidak sah. Adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati. Masyarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama, keturunan, peribadi, watak dan tingkah laku si gadis. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan perkahwinan yang berkekalan. Bagi meminang pula, keluarga akan mencari tukang risik yang bertanggungjawab mengurangkan konflik serta rasa malu ketika membincangkan tentang perkahwinan. Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina dan ia hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Khidmat tukang tilik digunakan untuk penetapan tarikh perkahwinan berpandukan sebuah buku iaitu Tangsu. Upacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa yang ditetapkan. Cincin disarung pada jari manis kiri kedua-dua pasangan sehingga hari perkahwinan. Pada hari perkahwinan, pengantin perempuan dan lelaki dihias indah. Baju pengantin sebaik-baiknya berwarna putih, merah atau kuning. Seterusnya, pengantin lelaki akan bertandang ke rumah pengantin perempuan dan pada masa itulah pengantin lelaki dan perempuan akan duduk bersama buat kali pertama. Mereka saling meminta restu daripada keluarga mereka masing-masing dan upacara diadakan. Tetamu yang datang akan membawa angpau sebagai hadiah kepada pasangan pengantin. Konklusi. Adat perkahwinan penting bagi semua golongan masyarakat, tidak kira Melayu, Cina, India dan lain-lain.
Adat melambangkan identiti sesuatu etnik. Namun demikian, dewasa kini, kebanyakan adat perkahwinan kini terpesong dan mengikut perkahwinan ala-ala negara barat. Diakui negara barat sangat maju dalam ekonomi, tetapi mereka mempunyai masalah sosial yang sangat kritikal. Oleh yang demikian, adat resam kaum di Malaysia perlu dijaga rapi agar tidak lapuk dek panas, tidak lekang dek hujan.